Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Hari ini saya nak cerita pengorbanan saya dalam mencari agama Islam. Tuan-tuan, saya lahir di kampung Sungai Chor, Rawang, Hulu Selangor. Berasal daripada kampung Sungai Chor, Rawang, Hulu Selangor. Lahir dalam keluarga yang sangat-sangat sederhana, tak kata sederhana, miskin lah kot. Ayah saya meninggal masa saya dalam perut ibu lagi. 4 bulan saya dalam perut ibu, ayah meninggal kena heart attack. Saya lahir sebagai anak yatim. Ibulah yang membesarkan saya, bagi saya segala kasih sayang, makan minum yang cukup. Adik-beradik 5 orang, kakak, abang, kakak saya. Kakak, abang, kakak saya. Betul lah, saya anak kelima. Baru ni ada orang bagi telefon saya daripada Kedah. Telefon kata, "Assalamualaikum, ini Dr. Farid ya?" "Ya, saya." Adik doktor pun Masya Allah buat kerja dakwah macam doktor juga." "Adik saya bongsu dah. Tak tahu pula ayah saya ada bini lain dekat Kedah. Sebab saya 4 bulan dalam perut, ayah dah meninggal. Mari mana adik?" Ada pula yang claim kata dia tu adik saya. Saya ni adik Ustaz Farid Rawi. Jadi saya dengan abang saya nak buka sekolah tahfiz. Sempat dikutip 40,000. Sempat dikutip, jual nama saya. Dapat separuh tak apa tak? Tak dapat apa-apa, dia jual nama je. Jadi saya anak bongsu, tuan-tuan. Kampung Sungai Chor ni tuan-tuan barangkali tahu, dia Hulu Selangor. Dan kampung ni pula masyarakat dia orang Bengkak Hulu. Dia cakap bahasa Bengkulu. Bengkulu ni bahasa dia lain sikit lah. Kalau nak pergi mana, dia tanya nak pergi mana. Apel lan ngakak ngalah maju belum, mari layung. Itu bahasa dia, bahasa orang kampung. So saya lahir membesar di kampung tersebut. Sekolah rendah di Sekolah Rendah Kebangsaan Sungai Chor, dan masih ada cikgu-cikgu sekolah rendah yang masih saya berhubung. Dan sekolah menengah pun di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Chor. We don't have other choice dalam sekolah ni lah. Sekolah di kampung tu, itulah sekolah yang ada. Kalau nak sekolah luar, ada sekolah di Rawang. Jadi nak pergi Rawang ni kena naik bas. Di sekolah di kampung ajalah. Dan sekolah di kampung ni masa tu yang satu kelas dengan saya, seorang kawan yang Hindu juga, nama dia Murugan. Sebelum tu saya nak bagi tahu tuan-tuan kenapa ayah saya pindah pergi kampung. Kami mak ayah asal orang Kedah, Kuala Ketil Estate. Ayah ni di samping menuri getah, menjadi penuri getah, kerja di estate. Ayah ni dia bela kambing. Dan kambing yang ayah saya bela ni memang menjadi, mak saya kata memang membiak elok. Kadang-kadang orang curi seekor, 2 ekor. Sampai satu tahap ni ada orang curi sampai 20 ekor. Curi. Jadi ayah saya kecil hati dengan orang kampung, dengan estate tu. Dia bela kambing, orang curi, dia jual saki-baki kambing dia, dia berhijrah pergi ke Selangor. Selangor dia berhijrah tu, dia pergi duduk kampung orang Melayu. Dia tak duduk estate. Padahal estate tak jauh pun, dia kata nak duduk kampung orang Melayu. Sebab apa? Sebab dia kata kat situ tak ada orang curi. Tapi kena curi juga. Tapi taklah sebanyak dekat estate tadi tu. Jadinya tuan-tuan, sebab itu dia berhijrah pergi kampung Sungai Chor. Masa sekolah rendah, saya darjah 1, darjah 2, darjah 3 tak masuk kelas pendidikan Islam. Tak masuklah sebab saya tak diminta masuk kelas pendidikan Islam. Dan zaman tu pula zaman tak ada pendidikan civic. Kalau tuan-tuan ingat, tak ada pendidikan civic. Saya lahir 1971. Sekarang saya dah berapa lupa pula, tiba-tiba nak kira. Baru 30 berapa? 37 tengok. Datuk. Datuk boleh isytihar. Baik. So, masa sekolah rendah saya tak masuk pendidikan civic. Pendidikan civic tak ada masa tu. So, apa kita buat bila pendidikan Islam, subjek pendidikan Islam, ustazah masuk, kita keluarlah. Masa darjah 1, darjah 2, darjah 3, keluar. Sampai darjah 4, masa darjah 4 ustazah masuk, saya tetap keluar. Saya keluar, Murugan yang kawan saya sebut tu, dua-dua orang keluar. Satu hari kawan saya tanya,
kawan saya nama Anwar. Dia tanya, Ravi, kenapa Ustazah masuk kau keluar? Saya tak jawab. Ustazah masuk je kau keluar. Aku pun pelik. Ustazah masuk kau keluar. Engkau keluar, Ustazah masuk. Saya kata, habis kau nak suruh aku buat apa? Duduklah dalam kelas ni, Ustazah masuk pun tak apa. Saya kata tak boleh, kalau saya duduk, subjek ni tak ada kena-mengena dengan saya. Subjek ni orang Islam aja belajar, orang tak Islam tak belajar. Dia kata, tak apa, tak Islam pun boleh duduk. Tak apa kawan saya cakap. Saya kata kalau saya duduk juga Ustazah marah macam mana? Kawan saya kata, engkau tahu mana engkau tak duduk lagi, Ustazah marah ke tak marah mana engkau tahu? Pandai. Wah, dia punya logik tu make sense kata orang. So, kadang kita nampak macam Anwar ni dia ajak saya duduk, nampak macam dia buat dakwah Weh, baguslah Anwar ni, awal-awal lagi dia dah fikir dakwah. Padahal bukan itu, dia tak ada kawan sebelah dia. Kalau kawan tak ada kat sebelah dia sekosong kan. Kan dulu kelas, kalau ingat lagi zaman saya gabung boleh kelas meja dua meja. Sampai satu tahap pernah lelaki perempuan dia susun nak kontrol cikgu seronok masa belajar. Jadi masa darjah 6, bila darjah 4 Ustazah masuk, Anwar kata jangan keluar. Kau try dulu jangan keluar. Okey. Saya pun bila Ustazah masuk, satu hari tu saya try dulu. Tengok apa nak jadi. Ustazah masuk, ketua kelas bangun bagi salam. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah pun jawab, waalaikumsalam. Murid-murid duduk. Masa duduk tu, saya ni duduk dah. Takut Ustazah marah ni. Saya tunduk. Kerusi tu kan kalau saya lalu turun, saya tak nak bagi Ustazah nampak. Tapi saya ni mana boleh menyuruh, duduk mana pun orang nampak. Jadi Ustazah nampak juga macam mana pun. Ustazah nampak. Tengok situ. Ustazah pun senyum. Ustazah tu nama Ustazah Rohana. Ingat lagi apa ni, Tok Ustazah Rohana. Saya rasa Datuk pun ingat nama cikgu-cikgu Datuk yang lawa-lawa. Cikgu yang comel-comel kita ingat nama kan. Ustazah Rohana tu comel, orang Pasir Masal, orang Kelantan. Comel lah, baik Ustazahnya, sangat baik. Jadi bila Ustazah senyum, Ustazah tak marah, Ustazah tak tanya kenapa awak duduk dalam kelas pendidikan Islam. Ustazah start mengajar, saya duduklah dengar. Saya duduk dengar saja Ustazah mengajar. Setiap hari bila Ustazah masuk kelas pendidikan Islam, saya tak keluar dah. Hari pertama, hari kedua, minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama, bulan kedua, sampai hujung tahun saya tak keluar daripada kelas pendidikan Islam. Yang Murugan tu tetap keluar. Murugan tu tak keluar. Dia very very particular lah. Dia datang, memang mak ayah ada pesan lah, jangan kawan dah, jangan masuk kelas pendidikan Islam. Saya masuk je. Sebab kawan-kawan saya ajar, Ustazah pun mengajar, saya rasa sangat seronok cara Ustazah mengajar. Darjah 4 tu tuan-tuan, hujung darjah 4 tu saya dah hafal dah doa-doa pendek. Doa makan, doa tidur, saya hafal. Sebab Ustazah sebut, tiap hari sebut, saya ulang, hafal tuan-tuan. Lama-lama hafal. Jadi masa darjah 5 tu, bila Ustazah tanya dengan saya, Ustazah kata, Ravi, awak dekat setahun dah masuk kelas pendidikan Islam, awak nak buku tak? Buku pendidikan Islam. Saya kata, boleh. Ustazah pun bagi saya buku pendidikan Islam, silibus darjah 5. Saya bawa balik ke rumah. Bila bawa balik rumah, kan malam kita kena susun buku tu untuk besok punya jadual. Saya keluarkan semua buku letak atas meja. Abang saya lalu, lalu. Dia tengok. Buku pendidikan Islam ada gambar masjid, gambar budak pakai songkok. Dia kata, ini buku apa? Pendidikan Islam. Pang! Dia lempang saya. Siapa suruh kau bawa buku ni? Saya kata, tak ada siapa suruh. Ustazah bagi. Aku tak nak tengok buku ni masuk rumah ni lagi. Dia marah. Oi, berpinau tuan-tuan, dia lempang. Abang saya dia kerja kontrak dia ni kontraktor kecil-kecilan, tapi dia pun kalau kontraktor kecil-kecilan pun dia pun bancur juga simen. Kalau kena lempang, tuan-tuan, berkematu tangan dia. Umur masa tu budak jadi 5 tahun, darjah 5 Buku saya bawa balik ke sekolah buku tu, dan saya keesokan nanti bila saya pergi sekolah, saya bagi buku tu dekat Anwar. Saya kata, Anwar, buku ni kau simpan, kau bawa balik. Tiap kali kelas pendidikan Islam kau tolong bawa buku ni untuk aku.
Anwar kata okey, bagus dia tuan-tuan. Kan dia buat kerja dakwah untuk saya, dia tolong saya, dia bawa. Jadi Anwar ada 2 buku pendidikan Islam kat rumah lah. Saya punya satu, dia punya satu. So masa darjah 5 tu saya dah hafal dah. Saya dah boleh hafal, saya dah boleh baca doa-doa pendek. Ustazah kata gini, Ustazah kata, contohnya Ustazah kata, saya ingat lagi, Ustazah kata doa makan, bila kita kena baca, anak-anak kita kena baca doa makan. Sebelum makan kita kena baca doa. Tu namanya doa makan. Siapa-siapa tak baca doa makan, itu tandanya dia tak berterima kasih pada Tuhan yang bagi dia makan. Saya pun termenung lah, sebab lama dah makan tapi tak pernah baca doa. Saya pun bertekad, malam tu saya nak baca doa. Balik rumah, mak hidang nasi, suruh makan. Bila nak makan, saya baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mak saya kata, kau baca apa? Kata saya baca doa lah mak. Doa apa? Doa makan. Ini bukan doa kita. Siapa suruh kau baca doa ni? Doa makan mak, tak boleh. Ini bukan doa kita. Saya kata dengan mak, saya tanya mak saya, kalau ini bukan doa kita mana? Kan lama dah makan. Saya dah lama makan dengan mak, sekali pun mak tak baca doa makan. Mak saya tak nak tengok, dia tengok tempat lain. Tengok tempat lain, dia malah layan lah. Saya kata, kalau mak tak kasih saya baca doa makan ni, sila esok mak tak dapat makan. Mula dia terkedip. Dia kata, kau ni susah lah nak cakap. Kau nak baca-bacalah, tapi jangan baca kuat-kuat. Menang saya tuan-tuan. So, doa makan saya baca, mak saya dengar. Doa tidur, saya tak Islam, mak saya pun tak Islam masa tu. Tapi saya baca. Anak bongsu, nak marah lebih-lebih tak boleh. Nak tidur, Bismikallahumma ahya wa amut. Silap mak saya pun hafal doa tu, sebab lama kan saya baca. Baca doa makan, baca doa. Takbir raya saya boleh takbir raya masa tu.